Akhir zaman nak selamat, baca surah Kahfi. Jadi jom kita gerudi tengok dalam surah Kahfi ada apa. Baik, surah Kahfi dia bahagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama cerita Ashabul Kahfi. Bahagian kedua dia cerita tentang Allahumma salli alaihi wasallam, 2 orang yang diberikan ladang kepada dia. Yang ketiga bahagian dia cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang keempat dia cerita pasal Zulqarnain. So ada 4 bahagian dalam surah Kahfi. Yang pertama apa dia tadi tuan-tuan? Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, pandai. Yang kedua, tuan-tuan kena jawab baru saya tahu tuan-tuan faham ke tak? Yang kedua tentang 2 orang yang dapat ladang. Yang ketiga ialah Nabi Musa dengan Nabi. Dan yang keempat ialah tentang Zulqarnain. So 4 ini mewakili 4 benda fitnah yang Dajjal bawa mai di akhir zaman yang sekarang tengah berlaku. Sekali lagi saya bagi bukti. Yang pertama Ashabul Kahfi mewakili fitnah akidah. Rosak akidah berapa ramai orang. Maafkan saya kalau saya sebut sekarang, berapa ramai yang dalam sini problem akidah dia, problem agama dia, especially bila dah mai dah dengan hadis dhaif lah apa semua ni, kita menjadi tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan angkat doa kunut pagi pun tuan-tuan dah tak yakin. Nampak? Fitnah. Kedua, tak kira kita hurai. Yang kedua, 2 orang yang ada ladang. Ini adalah fitnah kepada harta. Hak ni memang gila punya cerita tuan-tuan. Hak ni yang duk jadi macam-macam lah ni. Pulau Pinang pun ada cerita dia apa. Yang tu semua tak payah nak urai. Kita bukan pemberita nak urai benda tu. Kita nak mengaji. Tapi yang ni, tuan-tuan nampak 2 ni tadi, nampak clear lah. Hang ni berlaku kot. Hang ni cacat marba kot. Betul tak? Yang ketiga, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini fitnah kepada ilmu. Sebab tu ramai orang alim hari ni tergelincir daripada landasan ilmu. Apa ramai? Ada doktor, ada PhD, ada profesor je, itu semua suka hentam itu ulama, suka cakap buruk, suka akhlak buruk, suka buat perangai tak elok. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allah selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini saya kita urai. Fitnah ilmu. Itu baru peribadi. Ilmu yang bohong dalam penulisan. Berapa ramai kitab-kitab yang dicetak daripada company-company tertentu yang membawa fahaman-fahaman tertentu, dia buang apa yang ada dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Buang. Tuan-tuan tak perasan lah, saya tak perasan lah. Orang-orang alim perasan sebab dia hafal. Okey. Yang keempat, fitnah Zulqarnain itu ialah fitnah kepada kepimpinan kerajaan. Yang tu saya tak payah cakap. Yang tu tuan-tuan pun boleh nampak hari ni kat semua negara berlaku benda ni. Contoh, kita ambil akidah. Berapa ramai orang hari ni dah elok-elok pegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila mai je orang goyang-goyang Asy'ariyah kita punya tadi, berapa ramai orang yang dah mula keliru. Berapa ramai orang yang mengambil keputusan, payah sangat nak mengaji, aku kira tak payah mai mengaji, duduk elok-elok je lah. Problem. Berapa ramai orang yang mula hari ni bercakap pasal harta benda orang lain tanpa melihat kepada diri dia sendiri. Contoh, ni contoh aja saya bagi, belum hurai lagi. Contoh dulu. Contoh tahun 1987 ekonomi negara kita jatuh. Masa tu krisis minyak first, awal-awal 87. Tahun 1997 itu lelaki nama George Soros. Orang tua-tua, orang lama mesti tahu punya nama ni. Dia bagi rosak punya duit. Yang ketiga tahun 2007 ekonomi negara kita jatuh. Yang keempat tahun 2017 ekonomi negara kita jatuh. Maaf tuan-tuan tengok saya bukan orang jahat, saya orang kampung sini. Saya sayang tuan-tuan.
Dia bila saya sebut bukan makna saya nak cemdek, nak kata dah, bukan. Saya main nak bagi tahu. Kita sudah diheret, kita disesatkan untuk sibuk dengan benda lain sebelum sibuk tentang diri kita. Kita orang bawa suruh fikir pasal hang tengok negara Finland bagus punya, apa Malaysia tak bagus punya. Tengok negara sana, ni tengok sini UK bagus punya pendidikan, Malaysia apa cerai apa, orang duk suruh kita pergi duk hina. Hari ni dia jadi budaya, apa berlaku? Hina Islam dulu. Tengok apa jadi ya. Hari tu yang dekat Johor, apa jadi pun hina Islam dulu. Apa orang masjid keluar-keluar duk pergi tabuh orang. Nampak? Punya payah betul. 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akai. Dia jadi budaya. Apa berlaku? Salah hang Islam dulu. Lepas tu baru aku nak tengok benda lain. Saya pun tak tahu pasal apa jadi dulu ni. Orang Pulau Pinang pun pasal apa tak tahu start jadi dulu tu. Apa main buh Islam dulu? Apa salah buh Islam dulu? Aish. Lain macam fitnah Dajjal. Nampak? Kalau orang lain bubuh tutuh Islam tak apa. Orang Islam pergi bubuh orang Islam. Yang tu pelik. Macam seolah-olah ada dendam. Hak tak lepas. Nampak? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi jawapan dia dah tahu. Fitnah Dajjal lah. Cumanya sebab kita tak ada benteng. Malam ni kita nak bagi benteng. Kurang-kurang 1-2 penik tembok jadilah. Lepas tu penik sendiri lah. Apa berlaku? Buh Islam dulu. Apa berlaku? Islam kolak dulu. Apa berlaku? Hak yang hang ada tu teruk. Dia memang lagu tu. Fasa lah ni. Tak tahu pasal apa. Dia suruh buh. Sedangkan banyak hadis Nabi yang tu nanti kita bincang. Contoh lagi. Tahun 1987 ekonomi kita kena teruk. Kita masih tu saya kata tadi, kita disesatkan untuk fikir benda-benda lagu tu. Orang tak dorong kepada kita fikir benda. Hajah saya ni yang cakap pasal suruh kahwin 4 kahwin. Saya ni yang sama, mulut yang sama. Saya dah bagi tahu tadi, Islam bukan nak suruh cakap yang tu. Saya bukan nak bincang yang tu sangat. Saya nak bagi tahu kata Islam nak bawa yang besar. Sebab tu bila saya mai cakap, tengok elok-elok. Ni mulut yang sama ni dengan tuan-tuan yang duk cakap suruh kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 ni mulut ni. Saya nak beritahu 1987 ekonomi kita jatuh. Kita juga duk jerit ni apa ni ekonomi jatuh, minyak mana ni, kami duit tak ada. Tahun 1997 jatuh lagi sekali 10 tahun lepas tu. Kita sama juga ni apa ni ekonomi duit kami tak ada, anak nak sekolah apa. Tahun 2007 jatuh lagi 10 tahun lepas tu. Kita perangai sama juga ni apa ekonomi jatuh ni, aku tak ada anak nak pergi sekolah lah apa. 2017 pun kita buat perangai yang sama. 30 tahun duk main lagu tu, kita masih duduk di takuk yang sama. Apa sudah jadi? Takkan kita tuan-tuan redha dengan nasib tuan-tuan lagu tu? Tuan-tuan tak maukah ambil satu tindakan, ada perancangan, buat duduk dengan keluarga bincang ni, kalau 2027 jatuh lagi kita nak buat lagu mana, duit nak main kot mana, bab cukai, bab apa semua tu kita tak usah tengok, kita bergaduh pun tak boleh menang. Tak usah bincang benda tu. Kita tengok hak dalam poket kita lah ni, duit yang kita duk guna yang kadang-kadang kita misuse. Bukan RM10, RM20. Kadang-kadang sebulan sampai 200, 300 kita salah guna duit. Duit tu bukan duit orang, duit kita. Ni patut khutbah Jumaat bagi tahu. Sebab orang lelaki kita kena mahir yang ni. Sebab dalam membezakan antara lelaki dan perempuan, Allah dah bagi tahu dah. Orang perempuan lafaz banyaknya walidain. Walidain. Sebab dia melibatkan lahir, waladun, wiladah, maulid. Hak tu semua orang perempuan punya. Walidain orang perempuan. Sebab tu ayat wal walidatu yurdi', ibu-ibu susukan, walaupun maksudnya ibu bapa, tapi kat situ dia tunjuk orang perempuan untuk penyusuan. Lagi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan supaya buat baik dengan mak kita. Pasal apa mak dengan ayah? Pasal apa mak dulu? Sebab dia lebih dominan. Bila kita buat baik banyak dengan dia, dia akan nasihatkan kita suruh sayang ayah kita. Lepas tu bila tanya Nabi pun siapa dia? Nabi kata ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu baru ayah kamu. Ni. Sebab apa? Hari ni ramai orang suruh, ni hampa tak baca hadis kah? Hampa tak tahu kah ni hadis apa? Dia duduk suruh kita pergi tengok hadis, dia suruh kita tinggal Quran. Nak baca hadis kena mahir Quran.
Sebab hadis tak akan bercanggah dengan Quran. Awak baca hadis semata-mata, awak tak akan faham apa yang ada dalam hadis kalau awak tak baca Quran. Macam mana nak guna kalimah dalam hadis kalau kalimah sama ada dalam Quran kita tak faham? Nampak? Orang sibukkan kita, maaf tu, dia sibuk kita, dia bagi kita keliru. Kita jadi tak tahu yang mana satu nak buat. Keliru ni akhir zaman. Benteng dia ada, sat lagi saya bagi. Saya tengah duk cerita kes dia lah ni. Apa tengah jadi hari ni yang menunjukkan kata fitnah tu duk mai kat kita. Kita tak perasan, kita lemah dalam arus dia. Ni berenang naik balik, ini duk suruh berenang naik balik. Jom kita pandai-pandai kocok-kocok pergi hujung sana, duduk berenang elok-elok. Kalau tak lemah terus dalam, habis tuan-tuan. 2027 mai ekonomi terjun, 2037 ekonomi terjun, kita lama-lama takut duk ambil rasuah pula. Oh, jangan duk buat pasal tuan-tuan. Dunia ni walaupun dia dunia aja, bahasa orang kita kata alah dunia aja, walaupun dia lagu tu berapa ramai orang tenggelam dalam dia. Hatta sampaikan isteri-isteri para nabi pun berapa ramai yang lemah dalam dia. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Hud. Jaga, dunia ni bahaya tuan-tuan. Bahaya sangat. Dengan cuba-cuba jalan seorang-seorang, jangan cuba-cuba. Dia kena berjemaah, sebab tu dia kena main masjid. Sebab tu dalam surah Kahfi yang awal akidah, dia ada bincang pasal masjid. Sekejap lagi saya cerita. Saya kena buat keluar kes dulu. Lepas tu orang perempuan tadi, wal walidat, dia banyaknya tentang kasih sayang, akhlak, penyusuan. Maknanya nak bina individu, nak bina anak individu, akhlak, perangai dia, dalaman dia, susu ibu untuk dia nak jadi manusia. Itu orang perempuan kena jaga. Sebab tu mereka banyak rosakkan orang perempuan supaya tak ada jati diri. Nampak? Orang perempuan tanpa segan silu, rasa seronok aja tunjuk diri dia kepada semua orang dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Dia seronok. Tak tahu pasal apa, sejak bila budaya tu ada. Sedangkan tok nek kita dulu, Masya Allah, punya malu, punya bagus. Kalau main rumah orang, duduk dapur, Allahu Akbar. Anak-anak semua bagus. Itu tak campur lagi anak-anak perempuan yang belajar di universiti, yang bila dah kahwin terbawa-bawa budaya universiti. Contoh, hari Sabtu Ahad nak tidur, mak kita Sabtu Ahad yang masak sedap-sedap pagi-pagi untuk ayah kita nak makan. Sebab bangun-bangun pagi tak pergi kerja, dia nak makan dekat rumah elok-elok. Ini dia tidur, dia suruh suami beli breakfast. Kalau tak beli, dia kata ini ke suami misali. Itu pula corner dia. Nampak? Fitnah lah. Fitnah. Lepas tu bila kita tanya dia banyak sangat, dia tak boleh nak jawab. Dia kata, Ustaz, sebenarnya tugas-tugas ni semua kerja siapa? Hari tu akad nikah janji lain. Hari tu kata nak workout sama-sama. Betul tak? Siapa bila main time nak kena sangkut ujung kita dah jalan buntu, main tanya ni asal-asal kerja siapa? Dia main tanya kita lagu tu. Nampak tak? Fitnah. Sebab tu jangan bila berlaku saja pergolakan rumah tangga hari ni, jangan cepat sangat nak kata ni orang lelaki ni tak, nanti dulu. Dia kena selam tengok, tanggungjawab buat tak? Sebelum bincang hak, tanggungjawab kena buat dulu. Awak buat tanggungjawab baru awak ada hak. Awak tak buat tanggungjawab, awak tak ada hak. Ini fitnah tak? Yang saya duk cerita kat tuan-tuan ni, tuan-tuan nampak tak? Rasa macam, betul lah. Fitnah. Lagi, orang lelaki pula. Tadi orang perempuan. So orang lelaki, Allah tak kata walidain. Allah kata dekat lelaki, abawai. Abawai lelaki. So banyak ayat abawai dalam bentuk pengurusan rumah tangga. Sebab tu orang lelaki kita kena pandai kontrol duit. Sebab tu al-alamah, al-alimul alamah, al-muhaddis Habib Muhammad ibn al-Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dia pesan kepada kita, dia kata, duit kita lelaki jangan bagi tahu semua dekat orang perempuan. Kalau mereka tahu, mereka tak akan bagi. Kita bagi sedekah walaupun 1 sen. Tapi Haji sekali lagi minta maaf, lambat. Dah lama dah Haji. Sorry ya. Ini untuk orang yang baru-baru lah. Beza tak pengetahuan kita dengan yang kita kahwin? Kena kongsi semua. Tak. Orang perempuan kata ulama, bila suami dia ada duit banyak, dia akan boros. Bila suaminya ada duit sikit, dia akan pandang hina dengan suami dia. Orang lama mesti hanggup yang saya cakap macam ni sebab dah ada pengalaman. Agama dia tak akan cakap tipu dengan kita. Macam saya kata tadi, dia bukan nak jaga seorang,
Dia nak bina satu nation. Dia nak jaga semua orang kat negeri Pulau Pinang ni. Itu agama. Dia tak mau kita narrow. Dia tak mau kita fikir itu macam mana. Mau berhenti ke bukan? Tu azan? Biar ada. Boleh? Terus dulu. Sini kan biasanya kuliah maghrib habis pukul berapa? Saya difahamkan biasanya habis pukul 9. 15 minit lagi lah. Pakai pukul 10 pun biasa juga. Oh, itu mengaji sungguh orang lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sambung. Jadi orang lelaki, kita memang kena pandai urus keuangan rumah tangga. Sebab bila tu saya kata tadi, maafkan saya nah. Kalau saya tanya tuan-tuan balik lah, saya tanya balik, siapa yang ajak kita kata duit harta benda semua kena kongsi sama-sama? Tuan-tuan pun rasa tak tahu siapa bagi tahu kita. Tak tahu rasa kalau kahwin, cinta sejati mesti kena kongsi semua benda. Tak. Islam dah ajak kita. Duit lelaki yang mana hak orang perempuan bagi. Yang lain tak payah nak cerita. Sebab sekali lagi tuan-tuan main masjid, tuan-tuan nak bagi sedekah, tuan-tuan tengok orang minta tolong, tuan nak bagi. Kalau tuan-tuan balik, tuan-tuan abang ni tadi ada orang nak minta duit sikit, kita nak bagi RM10 atau RM15, isteri kita akan kata dekat kita apa? Ni barang rumah pun ada nak kena beli lagi. Nampak? Dia menafikan hak kita untuk nak bagi. Dah ustaz, saya kata lagu tu bukan pasal apa. Kita nasihat kita ni bawa. Saya nak bagi tahu kata orang perempuan kena sedar, kita bukan Siti Khadijah, suami kita bukan Rasulullah. Jadi jangan pandai-pandai cuba nak ikut terma macam yang Nabi dengan Khadijah buat. Sebab tu kita larut lemah. Berapa tahun dah kita buat benda lagu tu? Berapa tahun dah kita lemah? Kita kena mengaku kita iman lemah. Kita makhluk Allah akhir zaman yang sangat perlu rapat dengan Quran. Sebab tu kita kena pegang sungguh. Kalau kita duk main macam tengok ustaz, Siti Khadijah, Nabi kahwin Siti Khadijah 25 tahun tau Nabi tak kahwin dengan perempuan lain. Lepas tu Khadijah wafat 2 tahun Nabi tak kahwin. Lepas tu baru Nabi kahwin ramai. Suami kami tak boleh ke buat lagu tu? Sebab hampa bukan Khadijah, sebab kami bukan Rasulullah. Tu jawapannya. Nabi dengan Khadijah subuh pun tak bangun gerak. Nabi dengan Khadijah, Nabi pergi masjid, Khadijah doa keselamatan Nabi pergi masjid. Beza dengan kita. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Kita rosak. So balik pada lelaki, kita mesti tahu macam nak menguruskan keuangan rumah tangga. Mesti tahu apa yang kita nak buat dengan tentera-tentera kita tu, soldier kita tu, Ultraman seorang, Batman seorang tu. Tu belum kira lagi Ninja Turtle apa duk main lagi tu, bukan lagi tu Power Rangers apa tak masuk lagi. Hak tu semua kita suami dah ada dah dalam otak kita gambaran apa yang maksimum, apa yang minimum. Kena ada. Jadi kalau anak aku nak jadi doktor, banyak ni aku kena ada spend. Keluarga aku ini baru keluar akhir 2016. Apa pula akhir? Ya betul lah, akhir 2016 Disember. Astaghfirullahaladzim. 5 hari bulan April 2017. Tarikh dia. Perangkaan mengeluarkan mengatakan bahawa pada tarikh 5 hari bulan April 2017, saya baca sini dengan mata kepala saya tuan-tuan. Apa dia? Ni dalam ramai-ramai kita ni tang sini, dia sebenarnya satu Malaysia lah, tapi kita ambil dalam ni dulu. Dalam ni yang ada duit bekai, kalau dia kena berhenti kerja, wa'ayuzubillah, kalau dia kena berhenti kerja lah ni, dia boleh hidup selama 6 bulan hanyalah 6% sahaja. Mana kalau dalam ni ada 100 orang, maknanya 6 orang sahaja yang ada boleh hidup selama 6 bulan dengan duit tak ada kalau dia kena berhenti kerja. Yang lain lingkup. Nampak? Bekalan kita. Tuan-tuan jangan silap tau. Bila saya cerita macam ni, kan tadi saya abang kat tuan-tuan pasal Nabi Yusuf, ingat tak? Malam Jumaat doa makbul. Dalam surah yang sama juga Nabi Yusuf yang ajak kita menabung. Kaedah Nabi Yusuf boleh berjaya hidup selama 7 tahun. Kenapa kita tak ajak yang tu masa khutbah Jumaat, masa kuliah sesama orang lelaki sahaja? Sebab ada benda yang kita lelaki kena duduk sesama kita. Yang ni patut kita bina dalam masyarakat kita ni, kat Jelutong ni terutamanya. Kita duduk sama-sama hari Jumaat,
Tok Khotib atau ni ada kuliah ke apa, mai kita bincang sama-sama. Tuan-tuan, cara simpanan macam ni, cara ni macam ni, cara macam ni. Untuk 6 tahun, kalau hari ni tuan-tuan simpan RM2, RM3, macam ni kita kena buat, macam ni kita kena buat. Hak ni yang Nabi Yusuf ajak kita. Nabi Yusuf buat 7 tahun dia boleh selamat. Nampak tak? Baru kita orang lelaki, okey aku tak boleh buang masa, aku kena buat yang ni, yang ni, yang ni. Baru betul. Dah lah kita tak bincang yang tu pula. Hak depa duduk kata hampa memang tak boleh, duk saduk kahwin ramai lah. Lingkup terus. Motivasi semua down, jadi orang biasa aja. Kita tak jadi excellent. Saya tak mau tuan-tuan jadi macam tu. Saya mai bagi tahu dekat tuan-tuan. Saya kata, tuan-tuan memang boleh kahwin banyak, tak ada siapa halang tuan-tuan. Tuan-tuan berhak untuk buat macam tu dengan syarat tuan-tuan mahir dalam pengurusan dan sebagainya. Tuan-tuan atur hidup tuan-tuan elok-elok, kumpul duit elok-elok. InsyaAllah tuan-tuan boleh berjaya dunia akhirat. Muka semua bersinar. Bagai mentari. Hak merengkam belakang. Dia malam ni ajak apa tak boleh masuk dia beli hak tu ya. Hak lagi donek kata dia duk getu kita tu. Abang boleh apa? Jangan jawab hak tadi. Jawab yang lain dulu. Last kali baru jawab yang tadi. Hak tu selamat. Siapa nak keluar selamat balik rumah tak lagi? Amal hak saya bagi tahu tadi. Kalau tidak sekerat jalan. Parking tepi habis atah. Okey? Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.